Kita ada product rule, satu lagi quotient rule. Product rule, quotient rule. Ini sama dengan cara di sekolah pun dah belajar ni. Derivative of quotient. Jadi kita gunakan yang pertama gunakan product rule, yang kedua gunakan quotient rule. Kita tengok contoh terus. So contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Jadi kalau kita jumpa soalan, find I prime for each of the following function. Maksudnya kalau kita diberi function, ada dua kurungan. Maknanya kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak expand ataupun kita nak differentiate terus. Boleh. Okay. Dengan cara kalau antara dua kurungan ni darab, maka kita gunakan product rule. Okay, kita gunakan product rule. Product rule. Ini sama dengan di sekolah lah, product rule. Product rule ni, kita tengok sikit nota dia. Product rule. Product rule. Okey, katakan kita ada y equals to u v. Kita ada dua kurungan u v. Maka product rule ni maksudnya kita akan cari dy dx dengan cara kita akan differentiate berselang-seli. Differentiate berselang-seli maksudnya katakan yang pertama ni kita kekalkan, yang kedua ni kita differentiate. Kemudian produk ni kita mesti guna tambah. Kemudian yang kedua kita gunakan v ni kekal tapi u ni kita differentiate. Maknanya kita akan differentiate secara berselang-seli. Contoh macam ni lah. Ni, contoh macam ni. Maksudnya kalau nak mudah, kamu expand je. Ini saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita biarkan kurungan ni. So kita andaikanlah yang pertama ni adalah u, yang kedua ni adalah v. Okay. So kita buat macam ni. Andaikan u, yang pertama, kurungan yang kedua tu v. Kemudian step berikutnya kita differentiate daripada atas ni. Kita differentiate, so dapat yang ni. Kemudian kita boleh gunakan formula product rule. Okay. So kita ikut je lah. Ataupun kalau kita nak mudah, kita dah buat macam ni, kita terus buat anak panah je. Maksudnya nanti kita akan ambil yang ni, darabkan dengan 6x kuasa 2. So dapatlah yang pertama ni. Okay. Kemudian yang satu lagi kita ambil yang atas ni, darab dengan di bawah ni. So macam tu. Atas, darab bawah. Okay. Jadi kalau kita buat cara tu tak payah kita bergantung kepada formula. Kita kena pasti u yang mana, v yang mana, lepas tu kita differentiate, lepas tu kita darab silang je. Terus kita akan dapat yang ni. Okay. Maksudnya product rule tu yang ni je lah. Yang ni je product rule. Selepas tu kita expand macam biasa. Kalau kita ada kurungan, expand. Kita expand. Kemudian jawapan akhir dia kita kumpulkan. Selalunya jawapan dia biarkan dalam bentuk kuasa 4, kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong. Okey. Boleh faham ke yang ni? Maknanya product rule ni step yang pertama kena pasti u yang mana, v yang mana. Kita gunakan product rule sebab antara dua kurungan ni adalah darab. Okay, darab tu maksud dia produk. Okay, itu contoh yang pertama. Cara lain, kalau tak nak guna yang ni, kamu expand daripada awal, lepas tu baru differentiate. Nanti jawapan dia akan sama. Kamu boleh cubalah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ini pun sama juga, disebabkan ada dua kurungan. Ada dua kurungan, lebih sesuai kita gunakan product rule. Maksud dia, yang pertama kita andaikan u, yang kedua kita andaikan v. So kita ambil u, v. Second step tu kita differentiate daripada yang kita andaikan ni. Kita differentiate. Lepas tu, kalau nak guna formula, guna. Kalau tak nak, kita cross multiply je. Cross multiply je. So kita akan dapat yang ni. Okay. So yang ini saja kita gunakan product rule. Lepas tu kita expand. Okay. Kita expand. So dapatlah 140 x kuasa 4 tolak 9 x kuasa 2 tolak 1. Okey. Kemudian untuk yang di bawah ni, ini kalau cara lain. Katakan kamu tak nak gunalah product rule, kamu nak guna cara biasa. Boleh. Kita expand dulu, lepas tu kita differentiate. Kita lihat jawapan dia sama seperti yang di atas. Okey, jadi terpulanglah mana kamu rasa mudah. Okey, kemudian soalan contoh lain. Contoh katakan kita nak ambil
C. Okay, soalan C tu. Sama juga kita ada dua kurungan. So kita andaikan kurungan yang pertama tu U, kurungan yang kedua tu V. Kemudian differentiate. Kemudian kalau nak ikut formula gantilah formula. Kalau tak nak darat silang je. Darat silang je. Okay. So kita dapat ini. Kamu buat ini K1. Kemudian expand lah. Ini kemahiran untuk expand. Ini kamu kena check dia lah. Expand dan kumpulkan. Okey, untuk kat sini ada masalah ke? Ada yang tak faham? Faham, Sir. Faham okey. Ni kalau tak nak, kamu kena expand daripada awal. Expand daripada awal, lepas tu kita differentiate je. Okey. Ini yang tadi adalah product rule. Kemudian kalau kita tengok soalan D pula, soalan D antara atas dan bawah ni, dipisahkan dengan bahagi. So kita gunakan quotient rule. Dipanggil quotient rule. Quotient rule. Itu hasil bahagi. Maksudnya kalau kita ada katakan Y equals to U over V. U over V. Maka nak cari dy dx, kita akan ambil V, differentiate yang pertama. Kemudian disebabkan quotient, kita kena guna tolak. Kalau produk, tambah. Kita ambil pula U, tapi kita differentiate yang di bawah. Divide by V kuasa 2. Ini dia punya formula untuk quotient rule. Yang di bawah ni kita tak buat apa-apa. Kita cuma kuasa 2 je. Okey, jadi step yang pertama sama je. Atas kita andaikan U, bawah ni kita andaikan V. Step yang kedua sama, differentiate. Step yang kedua sama. Kita differentiate. Kemudian kita gunalah formula. Kalau tak nak guna formula, kita darab je, darab silang je. Darab silang ni darab ke sini. Cuma kita kena ingat, kita nak mula daripada mana. Kalau quotient, mesti mula daripada sini. Jangan silap. Quotient mula pada sini. Kemudian, tolak dengan hasil darab 2 ni. Hasil darab 2 ni. So, quotient mulakan daripada kanan, tolak. Jangan terbalik. Dia tak sama dengan produk. Produk tadi kita mula pada sini. Darab silang mula pada sini. Tapi kalau quotient mula daripada sini. So gantikan dalam formula V yang mana. Kalau nak ikut formula lah. U prime yang mana. Kemudian tolak dengan U dan V prime. Okey. Ataupun kalau tak nak guna formula ni, kita darab silang. Tapi jangan silap. Mesti bermula daripada sebelah kanan. Okey. Maknanya quotient rule tu yang ni lah. Yang tu je. Yang ni je quotient rule. Lepas tu yang lain tu kita expand macam biasa je. Expand macam biasa je. So nanti kamu permudahkan. Expand nanti akhir sekali. Yang di bawah ni tak payah expand. Biar je dalam bentuk kurungan kuasa 2. Kita hanya expand untuk yang di atas je. Okey. Ini untuk cara kita nak gunakan quotient rule. Untuk quotient rule ni dia tak ada pilihan. Kalau bahagi mesti guna quotient rule. Okey, kita contoh yang kedua, E tu. E. Okey, ini pun sama. Ini banyak sangat kurungan ni, selonnya kita expand yang atas ni. So, yang atas tu U, yang di bawah tu V. Kemudian, kalau nak ikut formula, ikut kan. Kalau tak nak, kita mulakan daripada kanan, cross multiply. Macam tu je. Kalau tak nak hafal formula, kita hafal yang ni je. So kita ambil 5x tolak 4 darabkan dengan negatif 12x tolak 1. Kemudian dan mesti tolak. Kalau nampak bahagi ni mesti tolak. Jangan buat tambah. Tolak dengan yang ni. So quotient rule tu yang ni saja. Sampai situ je. Okey, quotient rule. Ni nanti dalam exam nanti ini adalah K1. Pilih U yang sesuai K1. Gantikan ke dalam formula K1. Markah dia. Kemudian yang lain tu kita expand je. Kita expand sampailah kita ringkaskan jawapan. Okey. Chain rule ni kita akan gunakan kalau dia melibatkan tiga pemuli ubah. Maksudnya contoh macam ni lah kan, contoh. Contoh kita ada Y, kita ada X, kita ada U. Contoh.
Chain rule ni kalau kita ada 3 pemilih ubah, kita nak gabungkan. Yang tadi kita hanya buat Y dan X. Sekarang ada pemilih ubah yang ketiga. Maka kita nak cari dy dx ni boleh. Dy dx sama dengan, ada yang ketiga pula, yang ketiga. Maka kita akan buat dy over du. Per dengan yang ketiga. Kemudian ulang balik du over dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni, cuba kita cancelkan du ni. Mesti dapat dy dx. Maka betul lah formula ni. So ingat chain rule ni kita akan gunakan kalau kita ada gabungan 3 pemilih ubah. Tadi kita buat y dan x. So kita boleh cari dy dx. Tapi kalau kita ada y, x dan satu lagi u, mesti guna chain rule. Cara dia, kita ambil dy over variable yang ketiga. Kemudian ulang balik variable yang ketiga over dx. Okay. Tengok contoh. Okay, contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh, muka surat 137. Ini contoh lah. Okay, find dy dx if y equals to in terms of u. Maksudnya kita dah ada variable, kita ada y. Kita dah ada variable tadi. Kita ada y, kemudian kita ada u. Lepas tu kalau kita tengok sini pula, kita ada satu lagi. Maksudnya kita nampak function kita ni gabungan 3 variable. Bila 3, kita mesti gunakan chain rule. Kita tak boleh differentiate seperti biasa. Gunalah chain rule. Okay, chain rule. So, kalau kita guna chain rule, tengok balik yang ni formula dia. Okay, jadi setiap function ni function yang pertama, ini function yang kedua. Okay, kalau kita nak differentiate ni, cara penulisan ni, kalau kita nak differentiate, kita akan tulis dy, differentiate y, respect to u. Tengok jiran sebelah dia. So kita akan buat dy over du. dy over du. Itu cara penulisan dia. Sama juga untuk kat sini. Kita tengok u ni kat depan. So kita akan tulis du, differentiate u respect to x. Maka kita akan tulis du over dx. Itu yang tulis du over dx. Okay, jangan terbalik. Jangan ambil dx over du. Kita tengok utama kita u, so du over dx. Kalau katakan sebelah ni s, kita kena tulis du over ds. Okay, so jangan silap cara penulisan. Kemudian bila kita nak masukkan dalam formula, dy du ni memang sama. So kita gantilah sama. Ganti. Tetapi untuk yang ni, yang kita cari tadi, du dx. Du dx. Okay, du dx sama juga dengan ni, so ganti je. Okey, kemudian kita tengok kita punya jawapan kita bercampur u dan x. Seeloknya kita kena kekalkan jawapan semua dalam sebutan x. Jadi yang u tadi kena ganti balik. Okey. U ni kena ganti balik. U tadi apa? Ini. So ganti balik. So jangan biarkan, ini sebenarnya kita dah hampir kepada jawapan ni. Tetapi dia tak boleh ambil sebagai jawapan sebab dia bergabung 2 variable. So u ni ganti. U ni ganti, kemudian U yang kedua pun ganti, kemudian kita expand, so kita akan dapat jawapan akhir. Ya, so macam itulah. Jadi kalau kita nak guna chain rule, dalam soalan SMLT tak dinyatakan by using chain rule, find the dy dx. Dia tak akan jumpa soalan itu. Dia terus je, find dy dx, dia beri function. So kita kena pastilah. Adakah dia melibatkan 3 variable? Kalau 3 variable, maka sum mesti guna chain rule. Okay, contoh yang ke-8. Okay, yang ke-8 ni okey lah sebab dah dinyatakan by using chain rule. Differentiate the following with respect to x. Maksudnya kita akan differentiate respect to x by using the chain rule. Dah disebut daripada awal. Maka tak bolehlah kita terus dapat jawapan dy dx. Jadi kalau kata by using chain rule ni dia mesti ada 3 variable. Sekarang ni baru 2. So tak boleh. Jadi apa yang kita buat, kita andaikan, maksudnya kita andaikan dalam kurungan ni, kita andaikan sebagai u dalam kurungan ni. Bila kita andaikan dalam kurungan ni sebagai u, maka kita dah boleh tulis y yang baru. Y yang baru adalah y equals to u cube. Kita dah ada y yang baru. Maka kita akan proses berdasarkan ni, 2 maklumat ni.
Jadi kalau kita differentiate ni, du over dx, differentiate u respect to x. So betulkan cara penulisan, mesti du over dx. Yang kedua, kita mesti tulis dy over du. Mesti tulis dy over du. Sebab differentiate y respect to u. So dy du. Okay, so ni kalau kita nak differentiate, kita anggap ini sebagai x, dapatlah 3x kuasa 2. Kemudian kita gunakan chain rule. Okay, gunakan chain rule. Maka dy du adalah dy du 3u kuasa 2, betul? Du dx 1. Dan pastikan jawapan kita mesti dalam sebutan x. Jadi kalau nampak u ni ganti balik. U ni adalah x tambah 4. So inilah kita punya jawapan. So soalan B pula. Soalan B ni pun sama juga. Saya terpaksa guna chain rule sebab soalan dah diarahkan. Jadi kita jangan differentiate terus. Jangan katakan kita dah mahir, kita differentiate terus. Cari dy dx. Maka kaedah tu salah. Dari segi pemerakan perangkat multiplikasi, kaedah kena betul baru kita ambil kira jawapan. Kaedah kena betul dulu. Okey, so sama juga yang dalam kurungan ni kita akan anggap sebagai u. Bila kita anggap sebagai u, maka y itu dah berubah yang baru. Y equals to square root of u. So yang ni kita tulis du respect to x. So du dx. Yang ni dy over du. Okay. So kita gunakan formula, gantikan dan pastikan jawapan akhir dia mesti dalam sebutan x. Okay. Okay, power rule. Kalau kita belajar semalam, contoh saya bagi contoh, katakan kita ada y equals to x to the power of 10. Maka apa jawapan ni? Dy over dx ni. Apa jawapan? Seorang? 10x kuasa 9. Ya, 10x kuasa 10x kuasa 9. betul. Ini yang kita belajar semalam. Kemudian masa bila pula nak guna power rule ni? Contoh katakan saya ubah soalan, katakan 3x plus 5 to the power of 10 contoh. Contoh. Jadi bila kita nak differentiate, ini kita ada dua kaedah. Kalau kita nak guna kaedah tadi, kita boleh guna chain rule. Kalau nak guna chain rule, yang dalam kurungan ni kita anggap sebagai u. Kalau nak guna chain rule. Katakan disebabkan soalan ni, kita tengok soalan 9 ni, find the derivative of, dia terus bagi tahu function, lepas tu tak bagi tahu kaedah apa. Maka kita boleh differentiate terus. Cara kita nak differentiate, kita anggap macam ini x besar lah ni. Ini macam x besar. Ini macam x besar. Kalau kita andaikan x kuasa 10, maka kita akan buat macam ni lah. 10 kemudian kuasa 9. Kan kalau kita anggap ni x kuasa 10, so kita akan ambil macam ni 10 x kuasa 9. Okey, jadi bentuk dia kita akan ambil. Cuma untuk jawapan akhir, ini dah okey ni, Ini kita salin 3x tambah 5. Kita tambah sikit, ada satu lagi step. Kita akan differentiate dalam kurungan ni. Jadi untuk jawapan akhir dia, kita differentiate dalam kurungan ni. Fokuskan dalam kurungan. Kalau kita differentiate ni, kita akan dapat 3. Maka itulah kita punya jawapan 30 3x tambah 5 kuasa 9. Itulah kita punya jawapan. Okey tak? Jadi power rule ni, maksudnya kalau kita jumpa kurungan kuasa 10, maka bentuk yang pertama kita ambil macam ni. Kita anggap ini macam x, so kita tulis je. Kuasa akan turun, kemudian kurungan kuasa kurang satu daripada yang asal, 9. Jadi untuk jawapan akhir, kita tutupkan dengan differentiate in bracket ni. Differentiate in bracket tu je. So kita dapat 3. Okey tak ni? Bagi contoh lain sir. Contoh lain. Okay, katakan kita ambil contoh yang ketiga. Katakan saya ada given y equal to square root of 5x plus 4 contoh. Sama macam ni lah. Ini kalau kita nak guna chain rule tadi, chain rule kita kena anggap dalam square root ni kita andaikan u. Macam kita tengok contoh 8 tadi. Tapi kalau katakan saya tak nak guna chain rule, saya nak terus jawapan, Hmm. terus. Maksudnya kita nak differentiate terus. Step yang pertama kita tukar kepada
kurungan kuasa. Kurungan kuasa setengah. Okey. Kemudian kalau kita tengok sebelum ni, kalau kita ada Y sama dengan X kuasa setengah, apa jawapan ni kalau nak cari dy dx? Apa jawapan dia? Apa jawapan? Ada nak cuba? 5/2 kurungan 5x tambah 4 kuasa yang negatif 1/2. Ya? Tak, untuk yang ni. Kalau contoh yang ni apa? Turunkan kuasa setengah, lepas tu X kuasa berapa? 1/2 x Negatif kuasa 1/2. negatif 1/2. Betul negatif. Jangan lupa ya, sebab kita punya kaedah kuasa yang baru tu kurang 1. So setengah tolak 1. So kita ambil lah bentuk ni. Maka jawapan ni sebenarnya kita boleh tulis dy over dx. Jawapan yang pertama kita ikut je pattern ni. 1/2 turunkan kuasa, kemudian yang ni salin je. Kuasa yang baru negatif 1/2. Maksudnya kita dah hampir kepada jawapan. Tapi jangan biarkan jawapan ni. Ni tak biar gini. Ini baru permulaan jawapan. Maka kalau kita nak jawapan untuk soalan ni, kita tambah sikit satu step, kita fokuskan dalam kurungan aja. Differentiate in bracket dapat berapa ni? Semua ni. 5. Dapat berapa? 5. So itulah kita punya jawapan. Kalau kita nak kemaskan lagi, maka dy dx sama dengan 5/2. Kalau nak ubah jawapan lah. Square root of 5x plus 4. So inilah kita punya jawapan. Jadi jawapan permulaan tu kita boleh ambil pattern yang ni. Pattern yang ni, differentiate ni. Tetapi tutupkan dengan differentiate in bracket. Itu dia panggil power rule. Power rule. Kita differentiate terus. Okey. Kalau ikut kaedah macam ni lah, kamu kena buat tulis macam ni kan. Tapi sebenarnya kita nak buat terus. Katakan saya nak buat terus. Daripada sini terus. Bila soalan dia gunakan find the derivative of fx, maka simbol dia kita gunakan f prime. Ikut soalan. Kalau soalan guna y, tulis dy over dx. So kena hati-hati. Okey, saya turunkan kuasa. Turunkan kuasa 3. Kemudian kurungan kuasa 2. Ni. Ini jawapan yang pertama ni. Ini jawapan yang pertama ni kalau kita andaikan soalan dia macam ni. Y sama dengan x kuasa 3. So dapatlah dy dx. Turunkan kuasa. Kuasa baru adalah kuasa 2. So 3x kuasa 2. Tetapi kita nak jawapan akhir dia, tambah sikit satu step. Fokuskan dalam kurungan aja. Differentiate dalam kurungan aja. Kita akan dapat 5x kuasa 4. Maka kita pemudahkan, inilah jawapan dia. Okey tak? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh, sir. Boleh? Okey, kita tengok contoh B pula. Soalan B pula. Okey, sama juga saya buat terus saya buat terus. Ini simbol dah betul. Okey, kita buat dulu yang pertama. Ataupun saya tulis kat sini. Turunkan kuasa. So dapat 4. Salin kuasa yang baru kurang 1. So kuasa 3. Kemudian untuk jawapan akhir pastikan mesti tambah sikit. Tambah dengan cara differentiate in bracket ni. Dapatlah 8x kuasa 3. Dapat 8x kuasa 3. Differentiate yang ni dapat negatif 9. Differentiate 6, 0. So inilah kita punya jawapan. Kita nak expand pun tak boleh. So biarkan itu sebagai jawapan. Okay. Nanti kamu tengok balik video ni bagaimana cara dia. Ini beza dia dengan menggunakan product rule. Sebab kita ada dua kurungan. Okay, ini nanti kamu tengok. Okay, saya nak teruskan. Ini kalau kita tengok. Kadang-kadang kita tengok. Yang tadi kita belajar. First derivative. First derivative ni maksud dia simbol dia f prime. Maksudnya kita differentiate kali yang pertama. F prime. Second derivative maksud dia kita akan differentiate 2 kali. Differentiate 2 kali. Simbol dia adalah double prime. Kemudian third derivative. Maksudnya dia makin tinggi kan. So kita akan differentiate 3 kali dan seterusnya. Yang pertama, katakan diberi y sama dengan sekian. Jadi kalau untuk first derivative, cara penulisan dia dy over dx. Ini untuk first derivative. First derivative. Okay.
Kemudian untuk, katakan saya bagi contoh lah, katakan saya ada X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2. Saya bagi contoh contoh. Bila dapatkan first derivative, so differentiate lah. Dapatlah 3X kuasa 2 tambah 8X, settle. Kemudian katakan saya nak teruskan second derivative. Second derivative, cara penulisan dia adalah, ini simbol dia. Maksud dia penulisan dia untuk second derivative, kuasa 2 tu dekat D. Untuk yang atas tu kuasa 2 dekat D, kemudian yang bawah ni X yang kuasa 2. Okay? Jangan pergi ubah-ubah pula. Katakan kamu nak ubah, kenapa tak buat macam ni? Kuasa 2. Siapa yang buat ni salah. Okay? Yang ini dia tak sama maksud dengan yang ni. Ini maksud dia second derivative. Ini maksud dia first derivative kita dah dapat dengan kuasa 2. So tak sama maksud dia dengan ni. Okay? So tadi mesti simbol ni. Kemudian differentiate lah 6X tambah 8. Settle. Katakan saya nak buat third derivative. So cara penulisan dia macam tu. Yang di atas kuasa tu dekat D, yang di bawah ni kuasa dia dekat X. Differentiate daripada atas. Okey, macam itulah. Okey. Kemudian kalau katakan soalan tu diberi dalam bentuk F. Given fx x cube plus 4x squared. Saya nak cari first derivative. Kita letak je f prime dah. Maksudnya kita beza kali yang kedua. Okay. Kemudian mungkin kita nak teruskan lagi second derivative. Dia mudah je. F double prime. 6x tambah 8. Kalau katakan kita nak teruskan lagi untuk third derivative. Kita buat f triple prime. Gitu je. So dari segi penulisan, tengok soalan tu guna y ke guna f. Macam itulah, ini contoh-contoh dia lah. Okey, yang ini nanti kamu bila nampak dua kurungan, kalau setakat untuk first derivative boleh gunakan product rule. Tapi kalau banyak lagi soalan-soalan dia, challenge-nya kita expand je. Okay, kita expand. Ini lagi mudah. Nak dapatkan first derivative. So differentiate, kita akan dapat yang ni. Kita nak dapatkan second derivative. Differentiate daripada first derivative. Kemudian kita nak dapatkan third derivative. Differentiate daripada second derivative. Macam itulah yang saya tunjuk tadi. Macam mana kita nak differentiate a to the power of x, a to the power of fx. Macam-macam lah. Kemudian kita akan differentiate ln. Macam mana nak differentiate ln? Ini 9.3. Dan akhir sekali trigonometri bagaimana nak differentiate. Okey, macam-macam lah tu dia punya peraturan dia. Boleh apa itu? Ni saya ambil nota ni. Okey, saya ambil dulu untuk exponent. Ini bentuk exponential. Saya nak differentiate untuk exponential. Okey, yang pertama. Katakan saya ambil y equals to e to the power of 4x. Bagaimana kita dapatkan dy over dx. Okay. Sebenarnya untuk nak differentiate eksponen ni mudah je. Kita hanya differentiate kuasa je. Kuasa ni. Kalau kita differentiate kuasa dapat berapa? Dapat berapa? Tolong jawab. 4. Differentiate kuasa dapat 4. Lepas tu kita punya step yang terakhir, salin soalan. Maka itulah kita punya jawapan. Kan senang tu. Kan? Macam tu lah. Kita ambil yang lain. Katakan y equals to eksponen. Kita ada x kuasa 2 tolak 3x. Maka agak-agak apa jawapan ni? Apa jawapan? Differentiate kuasa dapat apa? 2x tolak 3. Ya, 2x tolak 3. Lepas itu salinlah soalan. Maka itulah jawapan kita. Dah tak boleh buat apa dah. Okey, macam mana? Faham ke tak faham untuk differentiate eksponen? Faham, sir. Faham, sir. Faham, okey. Bagus. Okey, saya bagi contoh lain. Ini kalau dia punya base dia eksponen. Kalau base dia eksponen.
Tapi kalau base dia bukan eksponen, contoh katakan saya ada base 5 lah, base 5 to the power of 4x. Sama macam ni lah. Jadi jawapan dia sebenarnya hampir sama dengan ni. So kita akan buat dy over dx equals to, kita differentiate kuasa, dapat berapa? Sama tadi dah kan? 4. Kemudian salin soalan, 5 kuasa 4x. Sama macam ni lah. Cuma kita kena hati-hati, kalau base dia bukan E. Kalau base dia bukan E, kita kena tambah satu lagi step. Tambah lagi dengan cara ambil ln 5. Ln 5. Itu je. Kemudian inilah kita punya jawapan. Okey? Sebenarnya untuk eksponen pun sebenarnya ada juga ln. Tapi ni sepatutnya saya kena tambah ni ln E. Ln E berapa nilai dia? Ln E. Ingat tak kita masa kita belajar itu? Satu. Itu yang bila kat sini. Ya, okey. Bila kat sini itu yang saya berhenti pada step yang kedua je. Saya tak teruskan yang ketiga. Sepatutnya kalau nak ikut cara ni, saya kena tulis lagi ni. Ln E. Tapi disebabkan ln E ni satu, so tak payah buat. Jadi kita hanya buat 2 step je. Tetapi kalau untuk base dia bukan E, kita kena buat 3 step. Yang pertama, differentiate kuasa. Yang kedua, salin soalan. Yang ketiga, kita mesti ambil ln. Kita mesti ambil ln base dia, ln 5. Okey, kita tengok contoh lain. Katakan saya ambil contoh. Okey, katakan Y sama dengan 8 kuasa 5x tolak 3. Contoh. Agak-agak apa jawapan ni? Apa jawapan dia? Step yang pertama. Apa jawapan? 5. Kemudian step yang kedua, salin soalan. Salin buat. Ya. Step yang terakhir apa? Ln 8. Ya, betul. Jadi sampai situ je. Kita dah tak boleh buat apa. Jangan pergi ambil pula 5 ni 8 tak payah. Kita macam tu je. Biar dah tak boleh buat apa dah. Okey? So ingat cara kita nak differentiate untuk bentuk eksponen ataupun bentuk indices. Kalau base dia E, kita buat 2 step je. Kalau base dia bukan E, kita kena buat 3 step. So ingatlah step-step ni. Okey? Sir, boleh tak tunjuk lagi satu? Lagi satu contoh. Satu lagi contoh. Okey. Katakan kita ambil contoh yang lain. Saya ambil, katakan yang kelima ni. Saya guna fx equals to, okay, katakan kita ambil 10 to the power of x squared plus 6x plus 3. Contoh. Ini contoh ni. Okey, jadi hati-hati bila kita nak differentiate, tengok soalan tu dia guna f ke dia guna y. Kalau guna y, kita akan gunakan dy dx. Tapi kalau guna f prime. Jangan kamu sentiasa hafal, maknanya kalau nak differentiate, sentiasa gunakan dy dx. Ikut soalan. Okey, step yang pertama apa jawapan dia? Kalau contoh ni. 2x tambah 6. Yeah, 2x tambah 6. Walaupun banyak nombor ni, tapi bila kita differentiate, hanya 2 ni je. Kemudian kita salin soalan. Salin soalan 10 kuasa x kuasa 2 tambah 6x tambah 3. Kemudian step yang terakhir apa? Step yang terakhir. Ln 10. Ya, betul. Maka itulah kita punya jawapan. Kita dah tak boleh buat apa dah. Okay? So itu je. Jangan nilaikan ln 10 tu tak payah. Biar je. Jangan pula nak tukar pula, kalau 10 saya nak guna log lah. Log biasa, tak boleh. Dia mesti guna ln. Okay? Jangan nak ubah-ubah. Okay? So kalau base dia bukan E, kena ada 3 step. Ni kita dah contoh tadi. Yang ini kalau kita differentiate kuasa dapat berapa ni? Kalau kita differentiate kuasa. 1. Dapat berapa? 1. Itu yang kita nampak macam tak ada perubahan ni. Ya, sepatutnya kita akan buat macam ni. Ni kalau katakan saya nak buat terus, kalau nak guna cara tadi, differentiate kuasa dapat 1. Lepas tu kita akan salin 5 kuasa X. Disebabkan base kita ni bukan E, so kena ada step yang ketiga, ln 5. Itu yang kita dapat jawapan ni. Okay? Yang ni pun sama. Okay? Boleh kita guna cara tadi. Okay tak?
Ni kalau kita guna cara tadi, dy dx. Differentiate kuasa dapat apa? Differentiate kuasa. Dapat? 2x darab 2. 2x. Ya, betul. Lepas tu salin kuasa 2 tolak 2x. Step yang ketiga apa? Step yang ketiga. Ln 3. Ln 3. Dah, kita biar macam ni je. Nak buat macam ni pun boleh, mana-mana pun boleh. Yang penting kita dah tak boleh buat apa dah. Okay. So macam itulah. Itu untuk B. Okey, kita teruskan yang C ni. Ni canggih ni. Kan? Macam itulah. Tolak ln x. 4 ln x. Okey, yang ln ni nanti kita akan sentuh kemudian. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh 12. Okey, contoh 12. Saya nak ambil contoh. Okey. Yang A tu biasalah, yang A tu sama. Kita definisi terus je. Yang B pun sama. Yang C pun sama juga. Ini sama lah, ini kamu tengok balik. Okey. Untuk soalan D ni, kita nak tengok soalan D ni. Untuk soalan D ni, cara yang paling mudah, kita expand. Okay. Ataupun kamu boleh guna product rule. Product rule. Okay. Product rule maksudnya kita gunakan U sama dengan 3E kuasa 2X 1. Kemudian V ni kita ambil X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ni differentiate ni. Differentiate. Differentiate ataupun nak guna du boleh, ataupun kita guna u prime ni merujuk kepada kita differentiate u. So kita akan dapat 3 ni tak berubah, 3 kekal. Differentiate kuasa dapat 2, 2 darab 3, 6. Boleh ke ni? Kemudian yang ini, yang ni kita boleh gunakan untuk yang tadi, power rule. Turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru kuasa 1. Differentiate in bracket dapat 2x. Ni dia menggunakan product rule. Lepas tu darab silang. Ni dapat tu. 3e kuasa 2x darabkan dengan ni. Ni semua. Ni. Kemudian tambah darab silang ini pula. So yang ini dia menggunakan product rule. Product rule. Okay, so proses dapatlah jawapan. Okey tak yang D ni? Okay. Kemudian soalan E. Soalan E. Yang ni kita terpaksa guna quotient rule. Kita kalau nampak bagi kena guna quotient rule. Maksudnya kalau kita nak gunakan U sama dengan yang di atas. V kita ambil yang di bawah. Kemudian differentiate. Ini kita gunakan tadi 6 eksponen 2x. Yang ini 2x. Kalau quotient, ingat kalau quotient rule kita mulakan daripada sebelah kanan. Untuk darab silang. Maka saya ambil ni, x kuasa 2. Ni saya terus ke sini. Ni step ni tak payah. Kalau nak exam ini tak payah. Ni saya ambil ni x kuasa 2. Darabkan dengan ni. So dapat ni. Dan mesti tolak. Tolak sebab kita guna quotient rule. Quotient rule. Tolak dengan ambil yang ni pula. So ni. Kemudian yang di bawah jangan buat apa-apa. Kita letak kuasa 2 je. Kita letak kuasa 2 je. So yang bawah tak expand, nak expand di atas. Selesai. Okey tak? Kadang-kadang ini contoh soalan exam ni. Given y equals to x exponent negative x. Soalan yang pertama find dy dx. Kemudian find second derivative. Ini maksudnya second derivative. Maksudnya kita akan differentiate 2 kali. Okey, kita tengok. Untuk yang pertama ni disebabkan ni. Kita tak boleh differentiate terus. Okey, ataupun ada yang suka buat differentiate terus. Differentiate x dapat 1. Differentiate eksponen dapat negative eksponen negative x. Siapa yang buat ni salah. Okay, dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh satu-satu ni kita differentiate.
Yang boleh kita buat sebab ini dia seolah-olah macam dua kurungan. Maka mesti guna product rule. Product rule. Nah, ini yang buat ni product rule kan. So ingat so jangan differentiate, jangan buat cara ni. Kita gunakan product rule. Product rule. Kalau kita nak guna product rule, kita kena ambil U yang pertama X, V adalah negative exponent X. Differentiate ni dapat 1, differentiate ni dapat negatif. Mana yang tak negatif? Kita differentiate kuasa. Lepas itu disebabkan product rule, kita boleh mulakan daripada sini. So X darab negatif eksponen negatif X. So betul kan? Ini yang pertama. Ni. Kemudian yang kedua, disebabkan produk tambah. Ni darab 1. Dan dapatlah. Okey, maka kita boleh factorize, so dapatlah jawapan. Okey, ini untuk yang pertama. Kemudian bila kita nak buat second derivative, maksud dia yang kita ada ni kita kena differentiate lagi. Disebabkan ada dua kurungan, ulang sekali lagi product rule yang kedua. Panjang sikit lah. Product rule yang kedua, ulang balik yang baru. So U yang baru adalah eksponen negatif X, U yang baru. V yang kedua 1 tolak X. U prime negatif eksponen negatif X. V prime negatif 1. Sama juga kita akan darat silang. Ini dapat yang pertama ni. Kemudian darat silang yang sini pula. Dan permudahkan. Okey tak untuk yang ni? Boleh ke? Boleh sir. Yang lain macam mana? Dah pendengar? Tak faham sir. So, faham? Tak faham. Faham. Boleh ulang balik tak? Yang step Okey. ni. Okey, untuk yang Y ni, kalau kita jumpa soalan Y sama dengan 3 eksponen negatif X. Yang ini tak payahlah kita gunakan product rule. Sebab yang pertama ni dia bukan function, dia bukan dalam sebutan X, dia nombor. Kalau nombor tak payah guna product rule. Okey, kita boleh buat terus. Ini 3 ni salin, kemudian kita differentiate lah yang eksponen ni. Kita boleh buat terus. Tapi kalau yang ni kena hati-hati. Yang ini sebab ini dikira dua function ni. Yang pertama adalah X. Yang kedua adalah eksponen. So dua function berbeza dipisahkan dengan darab. Mesti guna product rule. Mesti guna product rule. Berbeza dengan ni tadi. Yang ni masih dikira satu function. Sebab sebelah ni bukan function dalam sebutan X. Dia adalah nombor. So hati-hati ya. Tak sama. Yang ni dengan yang ni tak sama. Yang ini mesti guna product rule. Tak ada jalan pintas. Mesti guna product rule. Okey, jadi yang pertama kita pilih U, yang kedua kita pilih eksponen dan kita differentiate lah ni. Differentiate X dapat 1. Differentiate ni maksudnya kita hanya differentiate kuasa, tak depan. Habis itu masukkan ke dalam formula. Okey, kemudian kita nampak mana yang boleh fakturkan. Bila kita nak buat kali yang kedua, ini soalan yang pertama ni. Soalan yang kedua, kita nak dapatkan second derivative. Maka kita jangan differentiate daripada punca soalannya ni. Kita berhenti tadi di sini, sambung balik. Daripada sini kena ulang sekali lagi. Anggap ini sebagai U. Anggap ini sebagai V. Kena guna balik product rule lagi. Kali yang kedua. Okey, kali yang kedua. Ganti balik dalam formula. Nampak mana ada yang boleh faktur? So itulah jawapan dia. Okey tak? Okey sir. Thank you sir. Okay, maksudnya untuk soalan ni mesti guna product rule. Dia tak boleh nak buat macam ni. Memang tak boleh. Yang ni sebab nombor. Kalau nombor kita boleh differentiate. Kalau bukan nombor seperti yang macam ni X, kena guna product rule. Okey. Kemudian kita tengok soalan berikutnya, disuruh show. Ini soalan berikutnya disuruh show adakah yang ini dia sama dengan 0. Okey, jadi kita akan gantikanlah. Second derivative tadi kita dah ada. So masukkan tambah dengan 2. Kemudian dy dx pun kita dah ada. Kemudian yang y ni pun kena ganti juga. Sebab y ni adalah x eksponen negatif x. Jadi semua ni ganti.
Yang ni kena ganti, yang 2 ni tak payah. Ni kena ganti, yang ni kena ganti. So kita expand, nanti kita akan nampak nilai dia adalah 0. Ini contoh soalan exam. Mana apa hafalan ni? Okay. Seram tak? Okay, log function. Okay, biasanya log ni kita akan differentiate untuk yang jenis ln je. Ln. Contoh. Yang pertama, ini saya bagi contoh direct je. Okay, katakan saya ada 3x tolak 2. Contoh. Untuk ln ni, sebenarnya dia differentiate berterusan. Contoh kita bermula daripada ln ni. So saya akan differentiate ln dulu. Setiap kali kita nak differentiate ln, dia mesti dapat 1 per. Kamu apa yang tu je? Differentiate ln, hilang ln ni, hilang ln. Yang tinggal adalah kurungan ni. Tapi cara penulisan dia mesti buat 1 per. Itu yang pertama. Kemudian kita terus yang kedua pula, differentiate in bracket. Dapat 3, maka kita akan ambil 3 per 3x tolak 2. Itu cara kalau kita nak differentiate ln. Kita ambil contoh lain lah. Y equals to ln, okay, katakan saya ada x kuasa 2 tambah 4x. Contoh. So nak dapatkan dy dx. Ingat kan dy dx untuk ln ni kita differentiate berterusan, bukan guna product rule. Walaupun nampak ini macam ada 2 dia. Sebab ini dikira satu function. Jadi ln cara dia mesti differentiate berterusan. Bermula daripada ln, kemudian kita differentiate dalam kurungan. Differentiate ln, hilang ln. Hilang ln, tapi penulisan dia adalah 1 per. Differentiate ln, hilang, kita akan tulis 1 per. 1 per yang mana? Bila kita cancel ln, yang tinggal adalah yang ni. Tapi penulisan dia kena letak di bawah. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita differentiate dalam kurungan. 2x tambah 4. Maka jawapan dia adalah 2x tambah 4 per. Saya diberi fx equals to ln. Lepas tu ada lagi ln. Lepas tu ada lagi ln. 3x. Contoh. Kan? Kan? Ln. Pun dalam tu ada ln. Dalam tu ada ln lagi. Ada 3 ln. Okay. Jadi ingat kalau kita nak differentiate ln, dia kena berterusan. Bermula daripada yang pertama. Maksud dia, kita akan differentiate bermula yang ni. 1. Lepas tu kita teruskan lagi, differentiate lagi. Dia berterusan. 3. Sampai ke hujung. Kalau ada 5 kali kita buat. Itu kaedah nak differentiate ln. Okay, kita tengok bagaimana kita akan dapat jawapan ni. So fx, kita mulakan yang pertama, differentiate ln. Memang akan hilang ln ni. Hilang ln, tapi yang tinggal adalah semua ni. Okay, jadi ingat, bila differentiate ln, hilang ln, tapi kena buat 1 per. 1 per yang tinggal ni, ada 2 ln. 3x. Itu. Okey tak ni? Twist yang pertama. Kemudian saya nak buat yang kedua pula. Differentiate ln, hilang ln. Yang tinggal apa? Yang tinggal. 1 per ln 3x. Ya, 1 per ln 3x. Macam tu. Kita differentiate ln, cancel yang ni, tapi kita akan buat 1 per. Ambil yang tinggal ni. Lepas tu saya teruskan yang ketiga. Yang ketiga, differentiate ln. 1 per berapa? 1 per, cancel yang ln ni. Apa yang tinggal? 3x. 3x. Habis. Saya teruskan yang keempat. Differentiate in bracket. Dapat apa? 3. Dapat? 3. Kemudian tengoklah mana yang boleh cancel, cancel. So kalau saya permudahkan, jawapan dia ni boleh cancel. So 1 per. Nak biarkan macam ni pun boleh. 3x. Kemudian kita ada satu lagi ln 3x. Darabkan dengan x. Macam tu je. Itulah kita punya jawapan. Okay. Ni saya buat kurungan je lah. Jangan kamu darab lah, ini macam sama je kan.
Ingat, ini tak sama dengan ni sebab yang ini berada dalam lon. Okay? So jangan buat apa-apa, kita biar jawapan dia macam tu. Jangan pergi rajin pula ln in bracket ln 3x all in bracket squared. Jangan buat gitu. Nampak macam sama tapi jangan darab. Okey tak untuk konsep ln? Dia tak guna product rule ni. Dia berterusan daripada ln yang pertama ni. Pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga sampai ujung. Okay tak? Sir, tiga Ya. tu naik atas kan, darab sekali kan? Ya. Ini sebenarnya saya boleh cancel ni. 3 dengan 3 bawah. Oh, Okey, saya okey. letak X ni. Okey. Contoh 14. Okey, ini simple ni. Okay, tak payah nak buat detail ni nanti kamu dalam exam nanti. Kamu buat terus je. dy dx equals to. Kita mulakan daripada ln. Apa kita dapat? 1 per apa? 3x. 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 Settle ni. Kita cancel ln tapi kita boleh 1 per 3x. Lepas tu jangan berhenti kat situ. Kita differentiate dalam kurungan ni. So dapat berapa? Dapat 3. 3. So permudahkan. Dapatlah jawapan seperti yang ni. Okey? So nanti dalam exam tak payahlah nak buat macam ni. Kita buat terus. Okey, selesai. Dapat 2 markah. Ini K1, J1. 2 markah. Okey, kita contoh lain. Okey, contoh macam ni pula. Soalan B. Okey, soalan B. Yang ini kita ada 2 cara. Sama ada nak gunakan properties dulu, baru differentiate ataupun kita nak differentiate terus. Saya lebih suka kita guna properties dulu. Macam ni kan, ini sebenarnya saya boleh ubah. Ini sebenarnya kuasa setengah. Bila ada log ni, kita boleh turunkan setengah tu kat depan. Ln x tambah 1. Saya galakkan guna cara ni. Maksudnya, kalau kita jumpa soalan ln, kita tengok kadang-kadang kita mesti bermula dengan property dulu. Jangan kita terus differentiate. Tengok, kita boleh tak ubah mengikut properties dia. Kalau ada kuasa, letak kuasa kat depan. So daripada sini, baru kita differentiate. Maksudnya bukan differentiate daripada sini. Daripada sini. So kalau kita nak differentiate, setengah ni kekal. Kita differentiate. Kita ulang macam tadi. Differentiate ln. Hilang ln. Muncullah 1 per x tambah 1. Differentiate in bracket. Dapat 1. Okay. So kita akan dapatlah jawapan seperti yang ni. Okey tak ni? Okay. Jangan differentiate terus. Boleh, tapi dia rumit sikit lah. Saya galakkan gunakan properties. Ada soalan setakat ni? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, okey. Saya turunkan sikit lagi. Soalan C, okey. Soalan C, ini ingat ni kamu jangan buat, ada yang suka buat macam ni. dy, dx. Ni cara salah Differentiate 1 dapat, differentiate x dapat 1. Differentiate ln dapat 1 per x. Siapa yang buat ni? Salah. Dia tak boleh semudah macam tu. Tak boleh buat cara ni. Kita tengok sini, ini adalah 2 fungsi. Okay? Maka mesti guna product rule. Tak boleh buat cara macam ni. Product rule ni maksudnya kita differentiate berselang-seli. Okay? So ingat sebab kita nampak sini, ini function yang pertama, 1. Ini function yang kedua. Kecuali kalau yang ini adalah nombor. Katakan sini 3. Itu kita boleh buat terus. Tapi kalau sebelah ni adalah dalam sebutan X, kita mesti guna product rule. Okay. So ambil U yang pertama, V yang kedua. Mesti guna product rule. Tak ada jalan pintas. Kemudian product rule kita boleh mulakan daripada sini. X darab 1 per X. X darab per X. Kemudian kita darab sini. Maknanya kita boleh gunakan dy dx equals to x darab 1 per x tambah dengan ln x darab 1.
So dapatlah 1 tambah ln X. Itulah jawapan dia. Okey. Yang penting sekarang ni kalau jumpa soalan C mesti guna product rule. Okey tak? Boleh ke? Okey, sir. Okey, sir. Okey. Kita tengok sikit lagi. Kadang-kadang kita akan tengok soalan. Ini kan gurun tengok ni. Ini kalau kita nak differentiate memang payah. Jadi ingat kalau log kita jangan terus differentiate. Kemungkinan besar kita mesti guna properties dulu. Macam ni lah. Okay. Ini maksudnya kita tak differentiate lagi ni. Kita belum differentiate lagi. Maksudnya kalau bahagi kita boleh terletak tolak. So ada 2 log. Ini kita guna properties. Kalau kita jumpa kuasa boleh guna lagi properties. Boleh turun ke depan. Yang ini pun boleh turun ke depan. Maksud dia bila kita nak jawab soalan ni sampai sini kita masih belum jawab soalan. Kita hanya menggunakan properties of log. Okay. Bila dah siap macam ni barulah kita differentiate. So differentiate yang 2 ni kekal. Differentiate ln dapat 1 per. 1 per X tolak 2. Okay. Maksudnya kalau saya buat kat sini. Maksudnya kita differentiate bukan daripada sini. Daripada sini. 2 ni kekal. Differentiate ln. Kita akan ambil 1 over X minus 2. Differentiate in bracket. Dapat 1. Dapat 1. Macam tu. Kan? Ya, kita betulkan sikit. Kita ada penulisan. So kita differentiate ln dapat 1 per. Lepas tu. Okay, lepas tu kita akan. Ni darabkan dengan 1. Ini maksudnya kita differentiate yang pertama ni. Kemudian untuk differentiate yang kedua. Nombor kat depan ni salin. Differentiate ln. Dapat 1 per X kuasa 2 tambah 1. Differentiate ln. Lepas tu differentiate in bracket. Dapat 2X. Okay, ini sepatutnya ni tolak kan. Okay, tolak. Okay. So yang ini untuk differentiate yang pertama. Yang ini untuk differentiate yang kedua. Permudahkan nanti. Nanti kamu akan dapat jawapannya ni. Okay, macam ni lah. Kita nak show that. Kalau kita tengok yang kita nak show ni, kita perlukan first derivative 1. Kemudian kita perlukan second derivative. Maksudnya kita akan differentiate ni 2 kali. Okay, jadi kalau kita nak differentiate yang pertama, ingat ini adalah fungsi yang pertama. Ini adalah fungsi yang kedua. Mesti guna product rule. Tak boleh differentiate terus. Siapa buat differentiate terus salah. Okay. Sebenarnya itulah. Gunalah product rule. U adalah EX. V adalah ln 1 tambah X. Yang ini dapat EX juga. Yang ini akan dapat 1 over 1 plus X. Darab silang. So dapat ni. Ni semua guna product rule ni. Darab silang, product rule. Betul. Kemudian macam boleh faktor je. Kan? Ni seram sikit lah ni. Kita boleh faktor. Kemudian guna lagi product rule. Guna lagi. Guna lagi product rule, kita ambil ini sebagai U. Panjang sikit lah. Yang panjang-panjang semua ni kita anggap sebagai V. Guna lagi product rule. Maka kita akan berselang-seli. Okay, nanti kamu tengoklah. Okay. Lihat ni. So dapatlah yang tu. Tak? Kemudian kita akan yes, macam ni lah. Okay, so proses sampailah kita berjaya tunjukkan X darab dengan eksponen kuasa X. Okay, macam tu lah. Okay ke ni? Faham, sir. Maksudnya kita cari first derivative, kita cari second derivative, kemudian gantikan dalam yang kita nak show tu. Adakah sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan?